Terima kasih kepada Dr. Dixon. Dengan ini, sebelum kita mulakan sesi kita pada hari Ahad, hujung minggu hari ini, memang agak lain daripada yang biasa. Dan tadi kami telah diberitahu bahawa webinar ini adalah webinar yang ke-11 rasanya, ke-10 ataupun yang ke-11. Dan siri webinar ini telah kami mulakan sejak Disember tahun lepas. Dan dengan ini, pada hari yang begitu istimewa ini, iaitu Hari Kesihatan Mental Sedunia, kita hampir genap setahun membuat siri webinar Thursday Talk. Dengan ini, saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada para hadirin yang telah menyokong kita sejak dari mula lagi. Terima kasih. Okey, saya adalah MC untuk webinar pada hari ini. Nama saya adalah Terence Hugo dari Mind Matters Network. Dan webinar kami pada hari ini mempunyai tetamu-tetamu yang cukup istimewa. Dan sebelum kita bermula, saya nak perkenalkan sedikit orang katakan house rules seperti anda sudah biasa. Kalau anda sudah berada dalam Zoom ini, ingat, kawan-kawan dan rakan-rakan anda kat luar sana yang masih nak join kita kat dalam sini, masih sempat lagi. Kamu masih boleh sharekan link, Zoom link ini kepada rakan-rakan ataupun di Facebook, di WhatsApp. Masih sempat lagi. Sekejap lagi kita akan bermula. Webinar ini juga akan disiarankan secara langsung di Facebook page kita, National Coalition for Mental Well-being. Okey, dengan itu sebelum kita bermula, saya ingin menyarankan agar kesemua hadirin pada hari ini untuk memastikan nama kamu tertera dengan jelas dan sekiranya anda dari organisasi kesihatan mental yang tertentu, boleh saja mengubah nama Zoom anda supaya kami lebih mengenali kamu. Dan sekiranya audio saya jelas dan cukup kuat, bolehkah anda komen satu di chat box? Kalau anda dapat mendengar saya dengan jelas, komen satu di chat box. Kita cuba check dulu, audio kita bagus ke tak? Okey, Elisa, Hui Min, Selva Kumar, NJ, Sri Yi, Asma, Francis, Priscilla, Musa, Ketana Fikri, selamat datang, salam sejahtera. Bun, Eddie. Okey. Okey, dengan ini saya rasa untuk pihak teknikal kita ada survey yang telah disediakan. Mungkin kita boleh muatkan survey tersebut di skrin. Sementara kita menunggu survey tertera di kaca skrin anda, mungkin anda juga boleh memperkenalkan diri di chat box di depanmu. Siapakah kamu, dari organisasi mana satu, kenapa anda begitu tertarik dengan perjuangan memartabatkan kesihatan mental. Ayo kita kenali sesama diri. Anita, boleh minta link. PDG Datuk Mustafa. Boleh PDG, tak ada masalah. Itu dia anak muda yang cukup bersemangat. Sudah tentu. Webinar hari ini adalah berkenaan dengan belia. Kalau belia dan remaja tidak cukup bersemangat, link kepada survey. Link kepada survey ada. Okey. Okey, itu dia. Okey, terima kasih kepada saudara Mahendran. Itu adalah Zoom link yang anda boleh kongsikan kepada kawan-kawan anda kat luar sana. Yohaida Lubis. Selamat datang. Saya nak mengisi pengetahuan tentang mental. Itu dia. Tak kira lah apa umur kita, pada hari ini kita semua mahu menimba lebih banyak ilmu.
Kalau ada apa-apa soalan sila bertanya. Ya. Okey, tanpa menunggu lagi, saya ingin memperkenalkan tetamu khas kita pada hari ini. Beliau merupakan District Governor untuk Rotary International, District 3300 Malaysia, dan juga merupakan ahli pengasas kepada National Coalition for Mental Wellbeing atau juga dikenali sebagai Gabungan Nasional untuk Kesejahteraan Mental. Dengan ini saya ingin menjemput hadirin sekalian untuk memberikan tepukan gemuruh kepada Datuk Bindi Raja Segara. Terima kasih pengerusi majlis. Salam sejahtera dan Datuk Bindi. Mikrofon Datuk Bindi mungkin telah Okey. Terima kasih. Okay, terima kasih pengerusi majlis. Salam sejahtera dan salam Rotary kepada para hadirin yang bersama dengan kita secara dalam talian pada hari yang cukup istimewa buat semua. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucap beribuan terima kasih kepada ahli-ahli District Action Group for Mental Health Initiatives di bawah kepimpinan pengerusi Dr. Raj yang telah banyak berusaha untuk mengadakan webinar mental health tiap-tiap bulan sejak 11 bulan dahulu. Tanggal 10 Oktober merupakan Hari Kesihatan Mental bagi seluruh dunia. Sambutan Hari Kesihatan Mental sedunia dirayakan pada setiap tahun dengan tujuan untuk meningkatkan kesedaran umum tentang kepentingan serta menjana sokongan tentang aspek-aspek penjagaan kesihatan mental. Tema yang dipilih pada tahun ini yang telah dikemuka oleh World Health Organization ialah Mental Health Care for All. Let's make it a reality. Penjagaan kesihatan mental untuk semua. Mari kita jadikannya reality. Dan program hari ini adalah landasan yang sesuai untuk mempromosi, memberi pengetahuan dan khidmat nasihat kepada masyarakat umum tentang kepentingan kesihatan mental di samping mengurangkan stigma negatif di kalangan masyarakat, terutamanya di golongan belia dan kanak-kanak. Pandemik COVID-19 telah memberi kesan besar kepada kesihatan mental rakyat. Sesetengah kumpulan termasuk kesihatan dan pekerja barisan hadapan, pelajar, orang yang tinggal bersendirian dan mereka yang mempunyai keadaan kesihatan mental yang sedia ada telah terjejas terutamanya. Namun, ada harapan untuk kita semua. Semasa perhimpunan WHO pada bulan Mei 2021, kerajaan dari seluruh dunia menyedari keperluan untuk meningkatkan perkhidmatan kesihatan mental yang berkualiti di semua peringkat. Dan beberapa negara telah menemukakan cara baru untuk perawatan kesihatan mental kepada populasi mereka. Dan hari ini, Menteri Kesihatan YB Khairi Jamaluddin telah melancar plan strategik kesihatan mental dan kempen media Let's Talk Minda Sehat. Plan strategik ini adalah yang sangat berkesan yang dapat address pelbagai isu. Rotary Malaysia telah menubuhkan Gabungan Kebangsaan untuk Kesejahteraan Mental, iaitu National Coalition for Mental Wellbeing pada tahun lepas, untuk menyatukan gabungan pakar kesihatan mental, psikiatris, terapis
kaunselor, organisasi dan stakeholder. Objektif gabungan ini adalah untuk meningkatkan amalan kesihatan mental, strategis dan kesedaran dalam kalangan belia dan remaja di sekolah, college dan universiti, kumpulan sokongan ibu bapa, kumpulan sokongan rakan-rakan, kesihatan mental di tempat kerja, kumpulan psikososial, petugas barisan hadapan dan pelbagai program kesedaran untuk menghapuskan stigma dan yang dikaitkan dengan kesihatan mental dan juga kesedaran nombor telefon helplines di mana sesiapa pun boleh mendapat bantuan kecemasan dalam isu-isu mental. Sejak penubuhannya pada tahun lalu, kami telah mengusahakan 6 bidang tumpuan dan 2 daripadanya adalah belia dan remaja, dan penceramah kami hari ini akan memberikan pemahaman mengenai topik ini. Satu lagi bidang tumpuan adalah decriminalization dan jawatan kuasa fokus kami yang termasuk wakil-wakil dari Majlis Peguam dan Persatuan Undang-Undang Mediko dan ahli-ahli Rotary telah beberapa bulan yang lepas ini mempertingkatkan kesedaran yang akta ini mesti berubah dengan beberapa statement media. Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Peguam Negara semalam bersetuju memansuhkan Seksyen 309 Kanun Keseksaan yang mensabitkan cubaan bunuh diri sebagai satu jenayah. Timbalan Menteri Kesihatan kedua, Dato' Arun Ago Dagang, ketika memaklumkan perkara itu menerusi sesi soal jawab di Dewan Raya berkata, cadangan memasukkan undang-undang terbabit tersebut bakal dibawa ke Kabinet untuk diputuskan. Ini tindakan kerajaan yang harus dipuji dan disokong sepenuhnya. Ini adalah berita yang sangat baik untuk semua di National Coalition for Mental Wellbeing. Tahniah kepada semua member coalition yang telah membabit dalam isu ini pada beberapa bulan yang lalu. Setiap individu boleh memainkan peranan dalam membantu golongan yang memerlukan. Cuba untuk fahami bahawa semua orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeza, dan jika kita meletakkan diri kita di tempat mereka, maka mungkin kita lebih dapat memahami apa yang dialami. Adalah lebih baik untuk berbuat sesuatu untuk membantu mereka daripada mengkritik mereka. Marilah kita bersama-sama mempromosikan kepentingan kesihatan mental agar suatu hari nanti ia bukanlah sesuatu yang janggal untuk dibicarakan secara terbuka. Apa yang diharapkan adalah agar satu hari nanti masyarakat boleh bercakap mengenai penyakit mental seperti biasa. Tiada kesihatan yang baik tanpa kesihatan mental yang sejahtera. Selamat Hari Kesihatan Mental Sedunia 2021. Sekian, terima kasih. Okey, itu dia. Ribuan terima kasih kepada Datuk Bindi Rajasegaran untuk ucapan beliau yang memang menyentuh hati kita seperti apa yang saya suka nak kalau kita lihat apa yang PDG Datuk Mustafa katakan, ia adalah satu ucapan perasmian yang tepat dan berisi. Saya amat bersetuju dengan PDG. Sememangnya Datuk Bindi telah, saya boleh kata, merumuskan apa pencapaian gabungan kebangsaan untuk kesejahteraan mental sepanjang tahun ini. Memang banyak aktiviti, banyak usaha yang telah dilakukan. Dan perjuangan ini baru bermula pada pendapat kami di sini. Memang terima kasih kepada Datuk Bindi.
Sekiranya anda dapat melihat apa yang kita mampu lakukan sekiranya kita bergabung tangan untuk memperjuangkan suatu isu yang amat penting dalam masyarakat kita pada hari ini. Bab kata pepatah Datuk Bindi tadi, penjagaan kesihatan mental untuk semua. Dan topik pada hari ini adalah webinar realiti kesihatan mental belia dan kanak-kanak. Dengan itu, izinkan saya memperkenalkan kepada para hadirin moderator kita pada petang ini. Moderator kita pada petang ini adalah Saudari Syazwini Naidu Nagia. Saudari Syazwini merupakan seorang pelajar ijazah sarjana psikologi klinikal di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga aktif dalam mempromosikan kesihatan mental. Sebagai contoh, saudari adalah ahli kepada gabungan kebangsaan dan juga merupakan community building lead di Mind Matters Network. Kalau para hadirin memberi perhatian kepada hadirin yang lain pada hari ini, mungkin anda dapat melihat sesetengah daripada kita meletakkan nama MNN di belakang nama kita. Apa maksud MNN itu? Itu sebenarnya Mind Matters Network adalah satu inisiatif untuk golongan belia di mana kita mempunyai harapan untuk menampakkan ataupun menubuhkan kelab-kelab Mind Matters di setiap sekolah di Malaysia. Dan saudari Syazwini yang saya akan bawakan ke skrin untuk berjumpa dengan anda sebentar lagi, merupakan salah seorang yang memainkan peranan penting dalam Mind Matters Network. Di samping itu, beliau juga merupakan pengasas kepada The Reframe Project yang terdiri daripada golongan belia yang meminati topik kesihatan mental. Baru-baru ini, The Reframe Project juga telah menganjurkan webinar tentang kesihatan mental lelaki dan juga webinar untuk menjelaskan proses mendapatkan bantuan untuk kesihatan mental. Dengan ini, tepukan gumburu untuk moderator kami pada petang ini, Saudari Syazwini Naidu Nagia. Terima kasih, Terence. Salam sejahtera semua. Nama saya Syazwini dan saya merupakan moderator anda untuk webinar ini. Untuk sesi hari ini, kita akan mengikuti ceramah daripada Dr. Vino Giri. Dan selepas itu, kita ada sesi soalan jawab. Anda boleh bertanyakan soalan anda melalui Zoom chat box ataupun Facebook Live. Sebelum kita memulakan webinar hari ini, kami ada satu poll di Mentimeter yang link akan di Zoom chat box. Bolehkah kita ada link di Zoom chat box? Okey, link sudah ada di Zoom chat box. Anda boleh klik dan mengisi jawapan anda. Apakah masalah kesihatan mental yang dihadapi oleh belia dan kanak-kanak? Ada orang telah isi banyak kerja rumah, tekanan, kurang perhatian, malas makan sendiri, lack of motivation. Banyaknya yang isi depression, anxiety, kemurungan. Adakah ia akan bertukar? Mari kita tengok. Depression masih lagi banyak. Kemurungan, stres, tantrum, ignorance, tidak memberi perhatian. Menariknya, dunia sendiri. Mel, anxiety dalam pandangan Mel sebab dah lama duduk dekat rumah. Malas belajar.
Susah dengar cakap. Kanan. Education. Terlalu banyak aktiviti. Okey. Saya rasa dengan ni kita boleh end poll kita. Terima kasih para hadirin kerana isi poll kita. Dengan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan Dr. Vinogiri atau Dr. V. Dr. V merupakan seorang pakar epidemiologi dan penyelidik. Beliau juga berkecimpung di dalam kerja-kerja dan kajian yang melibatkan kesihatan mental dan gangguan mental. Baru-baru ini, beliau telah memulakan satu platform Mental Health and I yang didedikasikan khas untuk menyebarkan kebenaran dan kesedaran tentang kesihatan mental. Inisiatif beliau telah disambut dengan baik oleh komuniti kita dan Malaysia kini juga telah menemu ramah beliau dan menerbitkan artikel dia berkenaan. Marilah kita sama-sama menyambut Dr. Vinogiri untuk memulakan webinar ini yang bertajuk Realiti Kesihatan Mental, Belia dan Kanak-kanak. Dipersilakan. Terima kasih Saudari Syashwini dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua orang. Sebelum saya memulakan sesi hari ini, saya ingin melafazkan perasaan terima kasih saya. Saya memang sangat-sangat terharu kerana ramai orang hadir hari ini walaupun hari ini hari Ahad. Tetapi hari ini bukan hari Ahad yang biasa. Hari ini adalah Hari Kesihatan Mental Sedunia. Jadi saya sangat berterima kasih kerana mendapat peluang untuk berbincang, untuk berkongsi dengan anda semua tentang realiti kesihatan mental kanak-kanak dan belia. So kita boleh naikkan slides. Terima kasih. Okey, so sebagaimana yang telah Syashwini memperkenalkan saya kepada anda semua, nama saya, nama penuh Vinogiri Krishnan, tapi dengan singkat Dr. V, semua orang lebih kenal saya macam tu. Jadi ke slide seterusnya, saya tak nak melengahkan masa, saya nak terus masuk ke webinar hari ini. So kandungan saya hari ini akan merangkumi bahagian-bahagian yang anda boleh lihat sekarang. So mula-mula saya ingin mengenalkan sedikit tentang kesihatan mental sebelum kita pergi ke dalam topik hari ini. Lepas tu kewujudan masalah kesihatan mental di kalangan belia dan kanak-kanak. Saya ada perkongsian yang seram tetapi benar. Lepas tu faktor-faktor utama yang menjejaskan kesihatan mental kanak-kanak dan belia kita. Dan last sekali, apa yang kita boleh buat untuk membantu mereka sebagai individu atau institusi pendidikan atau sebagai komuniti. Slide seterusnya. Okey, so sebelum kita pergi kepada isu hari ini, saya nak memberitahu sedikit perbezaan di antara masalah kesihatan mental dan gangguan mental. So gangguan mental ni kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris, ia digelar sebagai mental disorders. So perkataan disorders ni akan berada di situ. So masalah kesihatan mental ni adalah perkara yang boleh mengakibatkan sebarang tekanan terhadap minda dan jiwa kita di dalam kehidupan seharian kita. So, semua orang tidak kira usia dan jantina akan mengalami masalah yang membabitkan kesihatan mental. Tetapi gangguan mental ataupun mental disorders ni seringkali ia digelar juga sebagai penyakit jiwa atau gangguan psikiatri. Ini adalah di mana tingkah laku atau corak kesihatan mental yang menyebabkan sebarang tekanan atau gangguan fungsi peribadi dia memang ketara. So kita boleh tengok perangai mereka berubah dengan ketara sangat. Lepas tu untuk orang-orang yang mengalami mental disorders, gangguan mental, mereka perlukan diagnosis ahli psikiatris dan rawatan yang berpatutan serta-merta. So ini adalah perbezaan di antara masalah kesihatan mental dan gangguan mental. Next slide please. Okay, so sekarang kita pergi kepada kanak-kanak dan belia kita. Kewujudan masalah kesihatan mental di kalangan mereka sememangnya nyata dan
sering kali kita selalu dengar orang berbincang tentang kesihatan mental secara am. So kalau kita lihatkan barang perbincangan, selalunya mereka berbincang secara am tetapi tidak fokus kepada kanak-kanak dan belia. Tetapi mereka juga mengalami pelbagai jenis masalah kesihatan mental seperti tekanan, kita gelarnya sebagai stres, kemurungan iaitu depression, kegelisahan, anxiety dan masalah kelakuan atau tingkah laku berisiko. That means mereka mengambil risk-taking behaviours. Mereka membuat sesuatu yang berisiko semata-mata kerana ia membantu mereka. Slide seterusnya. So sekarang kita akan pergi kepada perkongsian yang seram tetapi benar. So apa yang saya akan berkongsi dengan anda semua di sini sangat menggerunkan tetapi sangat benar juga. Jadi kita akan pergi kepada permulaan perkongsian ini. So ini adalah daripada National Health and Morbidity Survey. So kita gelarnya sebagai secara ringkas NHMS. So dilakukan pada tahun 2017 dan diterbitkan ataupun dikeluarkan pada tahun 2019. Jadi kalau anda boleh lihat infografik di sini, terbahagi kepada dua. Kalau anda boleh tengok AHS, NDASS dan ANS. So ANS adalah berkenaan nutrisi, artinya berkenaan pemakanan di kalangan belia dan kanak-kanak. Tetapi hari ini kita akan fokus kepada kesihatan mental, artinya masalah-masalah yang mengganggu kanak-kanak dan belia kita. So kajian ini dilakukan di kalangan mereka yang berumur 13 sehingga 17 tahun. Mereka telah disampel secara rawak daripada 212 sekolah di negara kita. Dari semua dari semua negeri. Lepas tu mereka telah mendapat sampel sebanyak 30,496 pelajar. Jadi di sini saya nak memberitahu anda segala findings, iaitu segala yang kita boleh tengok di sini, apa yang mereka telah berkongsi di sini hanya di kalangan 30,500 pelajar. Tetapi kita mempunyai lebih kurang 5.2 sehingga 6 juta pelajar di negara kita di kalangan 13 hingga 17 tahun. Next slide please. So di sini infografik pertama di sini adalah berkenaan keadaan kesihatan mental mereka. So di sini mereka telah membahagikan kepada 3. Mereka ingin mengetahui bagaimana keadaan kemurungan, kegelisahan dan tekanan di kalangan mereka, dan mereka menggunakan borang soal selidik yang sememangnya senang, DASS, Depression, Anxiety and Stress Scoring Scales, mempunyai 21 soalan. So di sini kalau anda boleh tengok, 1 daripada 5 pelajar didapati murung, 2 daripada 5 gelisah dan 1 daripada 10 mempunyai tekanan. Dan di situ anda juga boleh melihat perbezaan peratusan di kalangan pelajar wanita dan pelajar lelaki. Dan graf bar menunjukkan across negeri-negeri di negara kita. So kalau anda boleh tengok, semua negeri mencatatkan pelajar-pelajar yang telah memberitahu yang mereka murung, gelisah atau mengalami tekanan. Next slide please. So sekarang kita beralih kepada tingkah laku yang menunjukkan keinginan membunuh diri. Kita menggelarnya sebagai suicidal behavior selanjutnya, tetapi dalam bahasa Melayu, tingkah laku yang menunjukkan keinginan seseorang untuk membunuh diri. Jadi macam mana kita boleh mengetahui kalau seseorang menunjukkan tingkah laku sebegini? Adalah tiga cara, di mana satu, mereka mempunyai idea untuk membunuh diri. Artinya idea untuk membunuh diri sudah ada di dalam mereka. Lepas tu mereka membuat plan untuk cara-cara membunuh diri. So mereka akan pergi internet atau mereka tengok gambar, wayang kan, mereka tonton wayang, lepas tu mereka cuba tengok macam mana teknik-teknik nak membunuh diri. Lepas tu yang ketiga, percubaan membunuh diri. So mereka cuba membunuh diri mereka. Next slide please. So di sini saya telah mendapat beberapa artikel yang keluar di media kita. So di sini kita boleh tengok tekanan punca remaja cuba membunuh diri. Ini adalah report yang baru-baru ni negara kita telah
melihat di negara kita ni. Lepas tu 1099 bunuh diri 2020 hingga Mei 2021. Tetapi apa yang mereka telah cakap di sini adalah remaja yang paling tertinggi kalau kita tengok statistik 1099 ni. Dan keinginan remaja membunuh diri juga semakin meningkat di negara kita. Next slide please. Okey, ini adalah beberapa berita berlaku beberapa tahun, lebih kurang yang artikel yang Malaysia kini dan yang ada telefon tu lebih kurang 2-3 tahun lepas, tetapi yang berlaku di Singapura baru-baru ni. So kalau anda boleh tengok, teacher, I didn't take your phone. So ini adalah kata-kata yang dilafazkan oleh seorang pelajar perempuan yang berumur 13 tahun apabila beliau telah dituduh mengambil iPhone cikgu kalau tak silap. So beliau telah menulis satu surat dan telah cuba membunuh diri, tetapi malangnya beliau meninggal selepas seminggu percubaan membunuh. Beliau cuba menggantung diri beliau dan beliau memang sudah meninggal kerana itu. Dan kalau anda tengok, teenage girl kills herself after Instagram poll, ini menunjukkan pengaruh media sosial terhadap belia dan kanak-kanak kita. So pelajar wanita ni 16 tahun saja, so beliau telah memuat turunkan soalan di Instagram bertanyakan sama ada adakah saya harus membunuh diri atau tidak. So lebih kurang 66 hingga 67% orang telah memberi jawapan bunuhlah diri anda, dan mengikut jawapan tersebut pelajar ni memang membunuh dirinya. Dan kalau kita tengok berita yang berlaku di Singapura, walaupun Singapura bukan di negara kita tetapi negara jiran, saya nak menunjukkan impak kesihatan mental terhadap kanak-kanak dan belia kita. So di Singapura apa yang berlaku adalah seorang pelajar lelaki, beliau 16 tahun sahaja. Sejak 14 tahun beliau mengalami tekanan mental dan memang mempunyai idea-idea untuk membunuh diri. Mereka menghantar beliau untuk terapi tetapi untuk masa singkat dan beliau kembali ke sekolah. Dan pada hari itu beliau telah membawa sebilah kapak ke sekolah yang dibeli secara talian, di dalam talian. Beliau membawa ke sekolah dan telah membunuh seorang pelajar yang berusia 13 tahun. Selepas membunuh pelajar itu di dalam tandas, beliau keluar dan memberitahu murid-murid lain untuk memanggil polis. So ini yang saya ingin berkongsi sedikit. Next slide please. Okey, so sekarang kita pergi balik kepada statistik seram kita. So kalau kita tengokkan untuk untuk tingkah laku membunuh diri, kita boleh melihat peningkatan di kalangan remaja ni dari 2012 hingga 2017. So memang meningkat statistik di mana mereka menunjukkan idea-idea membunuh diri atau membuat plan membunuh diri dan juga telah mengambil langkah-langkah untuk membunuh diri. Kalau anda boleh melihat apa yang saya bulatkan dengan merah di situ, suicidal behavior was highest among Form 1 students. So di sini apa yang mereka ingin tekankan adalah keinginan membunuh diri paling tinggi atau paling ketara di kalangan mereka yang berumur di antara 12 hingga 13 tahun. Mereka merupakan kanak-kanak sahaja tetapi sudah pandai memikirkan cara menamatkan riwayat mereka. So kalau anda boleh tengok di wilayah persekutuan paling tinggi mempunyai idea membunuh diri. Kalau di Selangor paling tinggi untuk membuat plan, dan kalau tengok di Perak paling tinggi yang telah mengambil langkah untuk membunuh diri. Slide seterusnya. Okey, jadi di sini ini adalah sesuatu yang sangat menggusarkan hati juga. Di sini adalah tentang aktiviti hubungan seks di kalangan belia dan kanak-kanak kita. Kalau anda boleh tengok di sini, di antara 13 hingga 17 tahun, 7.3% telah melakukan hubungan seks. Dan kalau anda tengok petak merah yang kecil di sebelahnya, anda boleh tengok 35% pelajar lelaki dan 27% pelajar perempuan pernah mengadakan hubungan seks sebelum berumur 14 tahun. Dan kalau anda tengok petak kecil di bawahnya, 21% pelajar lelaki dan 11% pelajar perempuan mempunyai lebih daripada satu pasangan seks. Dan kalau kita tengok yang petak yang paling bawah, 6% dan 5% masing-masing masih melakukan atau masih aktif
melakukan hubungan seks. Dan sila perhatikan graf bar yang saya bulatkan 9.3% di situ. Kalau anda boleh tengok 9.3% yang paling tinggi melakukan hubungan seks ni adalah lagi sekali di kalangan mereka yang berumur 12 hingga 13 tahun. Sangat muda tetapi mereka sudah tahu apa. Kalau nak cakap mereka tahu, memang mereka tak tahu, tetapi mereka sudah melibatkan diri di dalam aktiviti-aktiviti begini. Dan cuba lihat di sebelah kanan saya, kalau anda tengok di sini 12% memberitahu yang mereka menggunakan kondom. Dan kalau anda tengok petak kecil di situ, 17% adalah daripada tingkatan 1 yang menggunakan kondom. Dan kalau kita tengok di yang 10% tu, mereka adalah pelajar perempuan yang sudah pandai menggunakan pil-pil pencegahan kehamilan. Dan lagi sekali saya ingin memberitahu di sini, ini semua adalah kanak-kanak dan belia, sangat muda. Tetapi mereka sudah tahu apa itu kondom, macam mana nak guna kondom. Lepas tu pil-pil pencegah kehamilan. Kadang-kadang orang dewasa pun takut menggunakan pil-pil sebegini, tetapi malangnya anak-anak kita sudah tahu apa itu pil-pil pencegahan kehamilan ini. So peta di situ menunjukkan yang paling tinggi, artinya peratusan yang paling tinggi menggunakan kondom dan pil pencegah kehamilan ini adalah di Kelantan. Next slide please. Okay, so di sini saya nak tunjukkan tentang penggunaan alkohol di mana kanak-kanak kita meminum minuman beralkohol. So kalau anda boleh lihat di sini, 1 daripada 10 pelajar kita sampai hari ini, artinya sampai hari mereka membuat kajian ni, mereka meminum alkohol. 6% mereka memberitahu mereka pernah mabuk, artinya minum sampai mabuk. Dan cuba tengok di situ, 76% daripada mereka ini pernah meminum alkohol mereka 14 tahun. Jadi ini memang sangat merumuskan okay, somebody muted me, I don't know why. Okay, so 76% ni memang sangat membimbangkan kalau kita tengok angka ni. Dan cuba tengok di sini, 38% memberitahu yang mereka mendapatkan minuman-minuman alkohol ini daripada ahli keluarga mereka sendiri. So bila kita tengok informasi sebegini, sememangnya kita akan tanya diri kita, betul ke semua ni? Tetapi sememangnya betul kerana ini adalah jawapan daripada belia dan kanak-kanak sendiri. Okay, slide seterusnya. Okay, penggunaan dadah. Okay, penggunaan dadah. So kalau anda tengok di sini, 1 daripada 25 pelajar di sekolah yang telah ditemu ramah ni menggunakan atau mengambil atau menggunakan dadah, dan 3.4% masih aktif menggunakan dadah. So kalau anda boleh tengok statistik berbanding 2012 dan 2014 memang meningkat, dan kita boleh dah tahu sekarang dah 2021. So kita dalam minda kita dah boleh tahu betapa banyak peningkatan ini sekarang. Dan kalau kita tengok 17%, ini adalah satu nombor yang menggusarkan lagi. 17% telah cuba menggunakan dadah pada umur 7 tahun. 7 tahun bila mereka baru habis kindergarten, nak pergi kepada darjah 1. Dan okay, sorry ya, setiap kali chat pop up saya tak boleh tengok slide. Okay, cuba tengok yang ini, bagaimana mereka mendapatkan dadah. Mereka yang paling tinggi, mereka bagi tahu mereka pergi beli dadah. Artinya mereka pandai tahu macam mana nak membeli dadah, dari siapa mereka boleh membeli dadah. So dadah-dadah seperti marijuana, meth dan sebagainya. Memang dadah yang bahaya untuk kesihatan. Next slide please.
Okay, so sekarang kita tengok sedikit tentang bully. So yang ni adalah bila mereka menjadi bila mereka dibuli. So kalau kita tengok 1 daripada 6 pernah dibuli atau masih dibuli, dan selalunya mereka cakap pelajar lelaki lebih banyak dibuli berbanding dengan pelajar perempuan, tetapi masih ada 19% dan 14%. Dan kalau anda boleh tengok 23% paling tinggi di peringkat yang rendahlah di tingkatan 1, tetapi semakin kurang apabila mereka meningkat kepada tingkatan 2, tingkatan 3 dan sebagainya. Dan slide seterusnya. Okay, so di sini adalah macam mana mereka physical and verbal abuse, artinya penderaan fizikal dan penderaan secara verbal, secara vokal, artinya macam mana mereka didera. So 1 daripada 10 mereka cakap mereka didera secara fizikal, artinya dipukul, ditumbuk dan sebagainya yang mengakibatkan luka-luka fizikal, dan 4 daripada 10 mereka ni didera secara vokal, secara verbal, artinya melalui perkataan dan melalui cara-cara yang boleh merunsingkan pemikiran dan membuatkan mereka rasa sangat-sangat murung atau sangat-sangat sedih. So di sini mereka telah nyatakan bahawa semua tingkatan, artinya tak kira sama ada mereka muda atau agak tua berbanding daripada tingkatan 1 ke tingkatan 5, semua mengalami penderaan secara verbal di sekolah. Next slide please. Okay, so di sini kita ada sedikit, okay, yang ni adalah pendapat para pelajar apabila mereka ditanya soalan-soalan seperti, okay, kalau mereka ditanya, okay, berapa ramai yang fikir ibu bapa mereka akan memeriksa kerja rumah mereka. So 1 daripada 7 menyatakan yang ibu bapa mereka memberi kepentingan untuk memeriksa kerja rumah mereka. Artinya mereka, kebanyakan mereka, ibu bapa mereka tidak sangat memberi perhatian terhadap kerja sekolah atau kerja rumah yang kebanyakannya membebankan mereka. Dan mereka juga berkatakan kurang daripada separuh yang telah ditemu ramai ni katakan tidak mendapat sebarang sokongan, peer support, artinya mereka tidak mendapatkan sokongan daripada rakan sebaya atau mungkin daripada cikgu kaunseling atau cikgu-cikgu mereka sendiri. Dan 1 daripada 3 remaja ataupun kanak-kanak ini memberitahu bahawa ibu bapa mereka tidak memahami mereka. Artinya hanya 1 daripada 3 yang fikir ibu bapa mereka memahami mereka. Kebanyakan mereka rasa ibu bapa mereka tidak memahami apa yang mereka alami. Jadi slide seterusnya. Okay, so sekarang saya nak berkongsi sedikit tentang faktor-faktor utama yang boleh menjejaskan kesihatan mental kanak-kanak dan belia. So di sini saya ada 4 kotak. Kalau kita tengok kotak pertama, pengaruh media sosial dan aplikasi sosial dalam talian, iaitu di internet. So kalau anda boleh tengok logo kan, saya ada letak logo TikTok, Facebook, Instagram, Telegram, actually ada lagi banyak. Dan yang warna ungu itu sebenarnya adalah aplikasi dalam talian di mana kita boleh menonton gambar apa yang kita nak tonton, semua kita boleh menonton di aplikasi-aplikasi sebegini. So apa yang saya nak bagi tahu di sini adalah hanya satu, platform-platform sebegini memang mempunyai pelbagai unsur yang boleh memanipulasikan minda, belia dan kanak-kanak kita. Sebagai contoh, di aplikasi TikTok, baru semalam saya ada tengok. So kalau kita tengokkan aplikasi-aplikasi seperti TikTok dan Instagram, kita akan dengar perkataan viral atau trend. Artinya sesuatu yang akan menjadi sangat, dia akan macam tersebar dengan luas dan semua orang akan mengikut viral dan trend ni sebab hanya satu, mereka nak dikenali, mereka nak jadi famous, mereka nak tahu siapa mereka dan juga hal kewangan. Saya rasa mereka dapat bayaran jugalah kalau dapat banyak likes atau banyak share dan sebagainya. Tetapi apa yang merunsingkan di sini adalah segala yang mereka menceburi diri untuk menjadikan sesuatu untuk viral ataupun untuk disebar luas ni, mereka membuat tanpa
mengetahui yang benda yang mereka buat tu sebenarnya mempunyai unsur-unsur yang negatif. Semalam saya tengok sekarang apa yang viral adalah satu lagu yang memang singkat, tetapi bila lagu tu dimainkan, mereka kena melakonkan adegan seperti membunuh seseorang sehingga darah terpercik di atas mereka. So yang ni memang sangat membimbangkan kerana apa yang mereka buat di sini juga akan memberitahu mereka, oh kalau saya marah atau kalau saya geram terhadap seseorang, mungkin saya boleh mencederakan dia sebegini. Sebab apa yang kita buat di TikTok atau di laman-laman sosial ni akan memberi impak terhadap pemikiran kita. So ramai belia dan kanak-kanak membuat perkara-perkara sebegini dan bukan susah untuk membuat akaun di dalam TikTok kerana kita boleh memasukkan umur yang palsu dan kita boleh mendapat satu akaun. So ramai belia dan kanak-kanak menceburi diri di dalam TikTok sebegini. Dan kalau kita tengokkan online aplikasi untuk menonton gambar kan, sebagaimana yang saya katakan tadi. Mungkin sebagai ibu bapa kita rasa kalau kita ada Netflix, kita boleh menguncilah Netflix kita dengan kata laluan khas. So kalau kita masuk password, baru anak-anak boleh tengok. Kalau tak masuk password, diorang tak boleh tengok. Tetapi kita seringkali lupa yang kita boleh menonton wayang-wayang yang mungkin mereka tidak menonton gambar yang tidak boleh mereka lihat di dalam Netflix. Mereka boleh masih lihat menggunakan aplikasi online seperti yang saya letakkan di sini. Dan kenapa saya memberitahu ini adalah terdapat banyak gambar sekarang yang mempunyai unsur-unsur yang sangat negatif dan yang sangat membimbangkan, dan apabila mereka menengok benda-benda macam ni, mereka mula-mula tak faham. Tetapi bila mereka semakin hari semakin tengok di dalam TikTok, tengok di Instagram, lepas tu tengok dalam gambar, mereka pun nak tahu apa benda ni kan. So kalau kita pergi balik kepada statistik yang saya bagi tahu, iaitu hubungan seks yang mereka lakukan, kanak-kanak kecil yang memang sudah sangat terjebak dalam melakukan hubungan seks bukan kerana mereka suka membuat hubungan seks, tetapi mereka terpengaruh dengan apa yang mereka lihat di aplikasi-aplikasi sosial ni. So itu yang saya nak memberitahulah tentang aplikasi sosial. So kalau kita tengok kotak seterusnya, keadaan di rumah yang tidak tenteram atau yang menjejaskan minda dan hidup mereka, ini adalah seringkali apa yang kita katakan sebagai broken homes. Artinya di mana mereka mempunyai ibu bapa yang sentiasa bergaduh atau ibu bapa yang sudah berpisah atau pelbagai lagi masalah. So ibu bapa bergaduh di depan mereka ataupun domestic violence di hadapan mereka. So benda-benda macam ni menjejaskan pemikiran mereka dan juga ini juga berkaitan dengan media sosial. So bila benda-benda ni berlaku, mereka terus ke media sosial untuk melupakan apa yang berlaku di rumah dan begitulah mereka terjebak di dalam benda-benda yang tidak diingini. Lepas tu pengaruh rakan sebaya. So walaupun seorang pelajar itu tidak mengikut sangat trend-trend atau viral atau benda-benda yang tak guna sangat ni, tetapi rakan sebaya pula datang bagi tahu, semalam saya tengok video ni, mainlah tengok. Tapi mereka pelajar ni tak tengok video tu, tapi rakan cakap, cuba tengok apa diorang buat, jom kita pun buat macam tu. So pengaruh rakan sebaya, mereka ikut apa yang rakan mereka suruh mereka buat. Mereka tidak tahu macam mana nak cakap, tak nak, no. So mereka fikir kalau rakan cakap kena ikut. Lepas tu trauma, gangguan seksual, penderaan, dibuli secara lisan atau fizikal. So segala benda yang boleh mengakibatkan impak yang besar terhadap minda mereka yang mengakibatkan trauma juga boleh menjadikan mereka sangat lemah. Mereka tidak tahu macam mana nak kuat lagi dan begitulah mereka menjadi sangat-sangat maksud saya kesihatan mental mereka sangat terjejas. Okay, so next slide please. Okay, so sekarang bagaimana kita boleh membantu belia dan kanak-kanak kita? So kalau anda boleh tengok gambar yang saya letakkan di situ sejak kita bayi sampai kita jadi orang tua kan. So ini saya letak kerana saya just nak memberi peringatan. Kita harus mula-mula sebagai orang dewasa. Tak kiralah kita ibu bapa ataupun kita guru atau kita kaunselor atau kita aunty, uncle, makcik, pakcik, datuk, nenek, tak kiralah siapa-siapalah kita kan untuk kanak-kanak dan belia kita. Sebelum kita nak menolong anak-anak kita kan, kita kena fikir dulu, kita kena ingatkan diri kita bahawa kita
pernah melalui fasa kanak-kanak dan belia. So bila kita mengingatkan diri kita yang dulu saya pun kanak-kanak juga, saya pun pernah melalui fasa belia. So saya kena memahami perasaan saya ketika itu. Tetapi sekarang saya dah dewasa, saya dah ada anak sendiri, saya lupa macam mana keadaan saya dulu. So apa yang saya nak bagi tahu di sini, kalau kita boleh mengingatkan diri sendiri yang kita pernah di peringkat mereka dulu, ia memang boleh menjadikan cara kita untuk menolong mereka lebih senang. Kita boleh lebih memahami mereka. Jadi itu membawa kita kepada yang kedua, untuk memahami keadaan dan segala perubahan di era mereka sepenuhnya. Kerana apa yang berlaku di era sekarang memang berbeza dengan apa yang kita telah tengok di era kita. Katakan di zaman saya pergi sekolah, tak ada handphone, tak ada mobile, internet pun kita kena guna komputer yang kotak tu kan. Lepas tu memang tak ada macam handphone yang kita boleh bawa selalu. So unsur-unsur yang kita tengok dulu tu berbeza daripada sekarang. Tetapi ada juga persamaan di mana walaupun dulu tak ada handphone, kita masih boleh mendapat gangguan sebegini melalui komputer ataupun di sekolah. So kita boleh menggunakan apa yang berlaku di era kita untuk menolong mereka di sini. So sekarang kita dah ada banyak benda di dalam talian, iaitu di internet. So kita harus mengetahui apa yang berlaku di alam internet. Artinya kita harus mengetahui ada satu dunia lain yang wujud selain dunia yang nyata yang kita hidup dalam dunia ini. Kita ada dunia internet. So kita kena pastikan kita faham apa yang berlaku di dunia internet supaya kita boleh mengenal pasti segala unsur negatif di peringkat awal lagi. So slide seterusnya. Okey. Lepas tu kita kena berusaha sedaya upaya untuk mendengar rintihan masalah atau kebimbangan mereka tanpa sebarang penilaian. Sering kali they will say kan, dia orang akan gunakan perkataan judgement. Okay, so sering kali kita hiduplah di dalam dunia sekarang ni, semua apa yang kita buat, segala apa yang kita buat setiap kali mesti ada penilaian. Orang akan menilai juga apa yang kita buat. Kalau kita buat sesuatu yang baik sekalipun, ada segolongan yang akan menilai kita. Tetapi kalau kita tengokkan dari segi kanak-kanak dan belia, kita tak harus menilai mereka. Kalau mereka ada masalah, kita kena dengar dengan sepenuhnya tanpa sebarang penilaian. Dan segala perasaan marah atau geram harus diketepikan dahulu apabila mereka melakukan kesalahan. Sering kali apabila kanak-kanak atau belia kita melakukan kesalahan, contohnya kalau seorang pelajar wanita 16 tahun, dia memberitahu mak atau ayahnya yang dia telah mengandung kerana dia telah intim dengan boyfriend beliau kan, dia bagi tahu mak bapak dia, apa langkah seterusnya adalah mak bapak akan rasa marah, akan mula memukul, akan menjerit, akan menggunakan perkataan-perkataan yang tak betul dan menghina anak perempuan mereka. Lepas tu apa yang mereka akan buat? Mereka akan membawa anak perempuan untuk menggugurkan kandungan. So apa yang berlaku seketika bila mereka membuat macam ni akan mewujudkan trauma untuk budak perempuan ni, dan kehidupannya selepas itu memang akan terjejas. Dia tidak boleh hidup lagi seperti biasa atau dia tak boleh hidup dengan gembira. So apabila mereka datang kepada kita dengan masalah-masalah seperti ni, mungkin mereka datang bagi tahu, saya telah pergi curi satu handphone semalam sebab kawan saya suruh saya pergi ikut dia curi, ataupun dia cakap, mak hari ni cikgu marah saya kerana saya bully kawan saya. Kita tak boleh marah mereka sebab ada sebab mereka jadi bully. So seringkali bila aktiviti bully berlaku, kita akan tengok kepada mangsa bully itu, tetapi kita tak akan tengok kepada pembuli itu sendiri. Beliau juga mengalami masalah. So kita kena memberi perhatian yang sama kepada beliau untuk membantu beliau keluar daripada kemarahan yang beliau ni menghadapi kan. So memang kita harus ketepikan segala kemarahan atau kegeraman kita kalau kita nak bantu mereka. Okay, next slide please. Okay, so macam mana kita boleh membantu mereka sebagai individu, institusi pendidikan atau komuniti? Kita harus ingat
segala-galanya bermula dengan kita. Kita harus menyediakan diri kita sendiri sebagai tempat yang selamat untuk mereka. So ini bukan tempat, as in tempat kan, bukan tempat atau satu tempat di mana ada alamat, tetapi kita sendiri sebagai tempat yang selamat untuk mereka. Sebab apabila kita berada di dalam keadaan neutral tanpa sebarang penilaian dan kemarahan, belia dan kanak-kanak akan mempercayai kita, dan bila mereka percaya kita, mereka akan berkongsi segala persoalan dan masalah mereka dengan kita. Sememangnya bukan kali pertama, tetapi mereka akan mengambil masa untuk berkongsi dengan kita, tetapi mereka tetap akan berkongsi dengan kita kalau kita boleh memberikan tempat yang selamat kepada mereka. Lepas tu kita juga boleh mengambil inisiatif sendiri untuk mempertingkatkan kesedaran mereka tentang masalah-masalah kesihatan mental yang wujud di dunia sekarang yang boleh menghantui minda mereka. Jadi di sini kita tak perlu tunggu untuk sesuatu benda berlaku atau untuk sesuatu perkara berlaku terhadap kanak-kanak kita atau belia kita. Kita tak perlu tunggu sehingga satu hari anak kita datang cakap, "Mak, hari ni cikgu marah saya kerana saya marah seorang budak dengan kata kasar." Tak payah tunggu sampai peringkat itu. Kita boleh bermula pada peringkat awal. So artinya bila kanak-kanak kita membesar, kita boleh mengajar mereka tentang apa itu perkataan kasar, apa itu bad words. So bila kita boleh mengajar mereka dengan cara yang betul, mereka akan tahu okey, perkataan-perkataan sebegini tidak harus digunakan kerana tak betul. So kita tak perlu tunggu untuk insiden itu berlaku. Kita boleh memulakan pada peringkat awal lagi. Dan kita juga boleh melakukan aktiviti setiap minggu dengan mereka. Ini semua kita punya kreativiti, kita punya minda kan. Kita boleh sediakan minda kita sebagaimana yang kita nak, dan kita boleh melakukan aktiviti untuk membantu pemahaman mereka terhadap isu-isu yang boleh membebankan mereka. So konsep kita satu je. Pencegahan sentiasa lebih baik daripada rawatan. So kita harus fikir yang itu sahaja apabila kita nak tolong anak-anak dan belia kita. Next slide please. Okay. Oops. I think okay. So beberapa cara yang boleh dipraktikkan di institusi pendidikan pula. So kita sebagai guru atau counselors atau guru biasa kan, kalau walaupun kita bukan counselor tetapi kita guru kelas, kita akan mengenali anak-anak murid kita. Katakan kita ada 30 murid dalam kelas kita, kita akan mengenali mereka. So kita boleh mengambil inisiatif sendiri. Kita boleh membuat evaluasi secara berkala untuk memahami keadaan mental pelajar di kelas kita. So ini kita boleh melakukan secara berkala, mungkin 2 bulan sekali. Kita boleh menggunakan borang soal selidik kan yang tadi saya cakap di ASS. Kita boleh menggunakan borang ni sebab borang ni kita boleh terjemahkan kepada bahasa Melayu atau bahasa Mandarin atau bahasa Tamil. Memang senang, dan kita boleh menggunakan borang ini untuk mengetahui apa keadaan kesihatan mental mereka. So bila mereka menjawab borang ni, kita boleh tahu, oh pelajar saya 16 orang ni mempunyai kemurungan. So kita kena buat sesuatu. So ini adalah cara-cara untuk kita mendapat indikasi-indikasi awal. So kita tak payah tunggu sampai sesuatu berlaku di dalam hidup mereka. So kita dah tahu melalui evaluasi tu, oh pelajar ni dia murung, so kita kena tolong dia atau tolong dapatkan pertolongan untuk dia. Lepas tu kita boleh menjalankan aktiviti-aktiviti yang meningkatkan kesedaran tentang keadaan-keadaan di sekeliling mereka yang boleh mengganggu minda dan kanak-kanak dan belia kita. Macam saya cakap tadi pasal TikTok, pasal apa yang kita lihat dalam TikTok atau di dalam talian, ataupun macam mana mereka boleh tengok gambar-gambar yang tak senonoh. So aktiviti-aktiviti ni, sorry setiap kali, okay. So bila chat datang, okay. So aktiviti-aktiviti yang boleh membantu mereka mengenal pasti bahaya di dalam internet contohnya, ataupun aktiviti yang boleh membantu memperkasakan keberanian di dalam mereka. Okay, kalau mereka dah ada satu masalah, macam mana mereka nak beranikan diri untuk dapatkan pertolongan. So kita kena memperkasakan mereka kerana hanya bila mereka berani, mereka boleh ke depan dan memberitahu masalah mereka dan mendapatkan pertolongan serta-merta. Lepas tu kita di sekolah atau di universiti atau di college, kita boleh menumbuhkan kumpulan-kumpulan tertentu untuk memberikan sokongan kepada mereka. So selalunya kalau kita tengok di luar negara, mereka banyak
adakan benda-benda macam ni. Mereka menggelarnya sebagai support groups. So support groups ni adalah katakan kita ada remaja yang agak mungkin katakan remaja tu pernah belajar di sekolah itu, pernah melalui beberapa perkara yang telah memberi impak terhadap kesihatan mental. Beliau datang balik ke sekolah dan memberikan support group untuk pelajar-pelajar yang mengalami masalah yang sama. So bila seorang remaja lain boleh memberi motivasi kepada pelajar yang sedang mengalami masalah yang sama, sememangnya boleh membantu mereka untuk memerangi masalah-masalah mereka ni. Okay, so slide seterusnya. Okay, so di sini saya just nak tunjukkan yang ni adalah borang DASS 21 tadi yang saya cakap tadi. So ini dalam bahasa Inggeris, memang boleh diterjemahkan. Dan ini adalah satu buku yang telah ditulis oleh Dr. Amar Singh. Ini berkenaan cyber safety, keeping children and teenagers safe online. So tadi, okay, next slide. Saya boleh tunjukkan aktiviti-aktiviti. Next slide. Okay, so ini adalah aktiviti-aktiviti yang kita boleh dapat daripada buku tersebut. Aktiviti-aktiviti ni kita boleh lakukan sebagai ibu bapa ataupun ahli keluarga, atau kita boleh lakukan di sekolah juga, ataupun di college, ataupun di universiti. So aktiviti-aktiviti ini kita boleh lakukan dengan belia dan kanak-kanak supaya mereka, artinya kita boleh macam role play, kita boleh mengajar mereka dengan memberikan mereka gambaran yang sebenarnya kepada mereka dan mendapatkan pendapat mereka. Okey, apa yang anda kena buat bila benda ni berlaku dan sebagainya. So terdapat pelbagai aktiviti sebegini yang kita boleh gunakan untuk meningkatkan kesedaran mereka terhadap bahaya yang ada di luar ini. Okay, so I think slide seterusnya juga ada. Next slide please. Next slide please. Okay, so okay. So satu lagi cara yang boleh membantu kanak-kanak dan belia, ini adalah satu cara yang sangat mudah tetapi sangat berkesan. Kita boleh mendorong mereka untuk menulis atau melukis. So apabila kita menulis atau melukis, hubungan kita hanya di antara pena, buku kosong atau kertas dan diri sendiri. So bila kita mempunyai pena dan buku kosong atau kertas, itu adalah dunia kita sendiri. Kita boleh tulis apa yang kita suka, kita boleh lukis apa yang kita suka. Jadi kita boleh membuat aktiviti ini, jadi kita boleh menuliskan apa yang kita rasa atau apa yang kita alami dengan cara kita sendiri. Mungkin hari ini saya rasa sedih tapi saya tak nak tulis, tapi saya lukis apa yang berlaku kepada saya hari ini yang mengakibatkan saya sedih. So apabila kita buat aktiviti menulis atau melukis, ia boleh meringankan sedikit perasaan kita. Sebab kadang-kadang kita tak boleh cakap dengan semua orang bila kita mengalami masalah. Tapi kita boleh menggunakan pena kita untuk bercakap dengan kertas kita atau buku kita. Kerana bila kita mengeluarkannya daripada kita, ia boleh membantu. So kita boleh membuat aktiviti ini bersama kanak-kanak dan belia kita. Mungkin di hari Minggu sebagai satu aktiviti keluarga, atau sekali setiap minggu di sekolah atau college atau universiti. So bila kita membuat aktiviti ini bersama mereka, mereka pun akan bermotivasi sedikit. Oh, mak pun tengah buat, so saya pun nak buat. Kenapa saya cadangkan cara ini adalah bila mereka menulis sesuatu atau menulis sesuatu, dan bila mereka memberikan kepada kita, bila kita membaca atau melihat lukisan mereka, kita boleh mengetahui macam mana perasaan mereka atau adakah sesuatu membimbangkan mereka. Kita boleh mendapat tahu daripada lukisan atau penulisan mereka, dan itu adalah pada peringkat awal kan. So bila kita dah tahu pada peringkat awal, kita dah boleh tahu, okey, kita kena tolong anak kita. Rasa macam anak kita ni gusar sikit, dia macam ada problem sikit, ada masalah sikit kot sebab dia tulis macam ni. So saya kena cakap dengan anak saya hari ni, tengok apa masalah dia. So ini memang boleh membantu. So kita boleh tanya soalan-soalan seperti dalam minggu ni apa hari paling gembira Siti, katakan nama Siti. Apa paling gembira untuk Siti dalam minggu ni, kenapa? So biar Siti tulis kenapa dia gembira pada hari itu. Mungkin bila dia tulis, dia mungkin akan tulis, oh minggu ni saya tak gembira langsung kerana sesuatu berlaku. Bila dia tulis, kita pun dapat tahu, oh ada
masalah. Lepas tu apa perasaan anda pada ketika ini, atau sekiranya anda rasa geram atau marah, apa yang anda ingin lakukan. So ini adalah cara-cara lah yang kita boleh mendorong mereka menulis. Dan lagi satu, kita juga boleh memberikan mereka kebebasan untuk menulis sebagai orang ketiga. Artinya mereka menulis tentang diri mereka, tetapi mereka tak gunakan perkataan saya, tetapi mereka menggunakan perkataan dia. So mereka menulis apa yang berlaku kepada mereka seperti apa yang berlaku kepada orang lain. Tetapi sebenarnya kisah atau lukisan yang mereka buat tu adalah tentang mereka. Okay, so next slide please. Okay, so sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya nak bagi tahu kepada semua orang, anak-anak dan belia kita adalah tanggungjawab kita bersama. So mereka memerlukan kasih sayang dan perhatian kita kerana mereka masih mentah dan mereka tak lagi mengenali erti kehidupan sebenarnya. Terdapat pelbagai jenis pengaruh yang tak sihat dan buruk di dunia kini. Dan yang sangat menggusarkan hati adalah fakta bahawa pengaruh-pengaruh ini berpunca dari orang dewasa sendiri. Kalau anda tengok di TikTok, selalunya orang dewasa yang membuatkan video-video yang mempunyai unsur negatif atau unsur lucah. Dan video-video ini daripada orang dewasa ni pergi kepada kanak-kanak dan belia kita. So pengaruh-pengaruh sebegini sebenarnya berpunca daripada orang dewasa, bukan daripada kanak-kanak atau belia. Segala kesilapan mereka adalah hanya kerana mereka tidak sedar atau tahu bahawa apa yang mereka buat atau terlibat dengan adalah salah. So kita kena dengar luahan mereka. Kalau mereka dah buat salah, kita kena tahu apa yang jadi dalam hidup mereka sampai mereka buat salah. Kenapa mereka buat salah tu? Macam mana kita boleh tolong mereka? Dan bukan marah mereka atau kita diskriminasikan mereka. Memang semua tu tak boleh sebab seterusnya mereka akan cuba membunuh diri. Dan mereka memerlukan segala bimbingan yang boleh kita berikan kepada mereka untuk hidup dengan selamat di dunia yang serba gelap dan parah kini. Jadi next slide please. Saya rasa itu pengakhiran, itu pengakhiran sesi saya. So dengan ni saya ucapkan sekian terima kasih dan terima kasih banyak-banyak kerana menghadiri sesi hari ini. Saya harap saya telah memberi beberapa informasi yang penting untuk semua orang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Vinogiri. Statistik yang dipaparkan amat seram tetapi realitinya lebih seram. Betul Yuhaida, saya pun berharap setiap keluarga dapat memberikan waktu cukup bersama anak-anak. Dr. V, terdapat beberapa soalan yang ditanya oleh para hadirin. Yang pertama, pada pendapat atau pengalaman Dr. V, apakah punca-punca yang mendorong remaja umur 12 hingga 13 tahun untuk membuat keputusan untuk membunuh diri? Okey, terima kasih kerana bertanyakan soalan ni. So soalan ni memang penting. Okey, kenapa mereka membuat keputusan untuk membunuh diri walaupun mereka sungguh muda? Sebagaimana yang saya paparkan tadi, mari kita ambil statistik contohnya statistik seks kan, statistik melakukan hubungan seks katakan. So kalau kita lihatkan statistik itu, ramai remaja yang berumur di peringkat tu kan, mereka kadang-kadang mereka kata yang mereka sudah jatuh cinta, mereka sudah cinta dengan pelajar sekolah mereka ataupun sama umur 12, 13, 14 tahun tetapi mereka sudah bercinta. Tetapi bila kadang-kadang mereka mengandung, mereka lakukan hubungan seks dan bila mereka pergi memberitahu ibu bapa mereka atau mungkin guru atau kaunselor mereka, sebagaimana yang saya bagi tahu tadi, mereka dinilai, mereka dimarah, mereka dicemooh, lepas tu mereka diberitahu benda-benda yang bukan-bukan lah. Macam mana kamu boleh buat macam ni, kamu kecil lagi buat macam ni, apa ni boleh jatuh cinta ke umur macam ni, you tahu ke apa cinta? So bila kita menerkam mereka sebegini, seterusnya apa yang akan berlaku adalah mereka akan rasa murung kerana mereka rasa alamak, siapa lagi saya nak pergi bagi tahu masalah saya? Saya dah tahulah, saya dah buat macam ni. Tapi saya dah mengandung sekarang. Mereka marah saya macam ni atau saya jatuh cinta. Saya ingatkan cinta tu benar tetapi dah jadi macam ni. So bila perkara-perkara macam ni berlaku, mereka tak tahu nak buat macam mana. So mereka cuba membunuh diri kerana mereka rasa kalau mereka membunuh diri, tak ada siapa yang akan mencemooh mereka dan tiada siapa yang akan mendiskriminasikan mereka sebab
Ramai kanak-kanak dan pelajar juga didiskriminasi. Dan ini bukan hanya untuk seks. Cuba kita ambil mungkin kes bully. Kes bully pun ramai yang mengambil keputusan macam tu kerana mereka dibuli di sekolah dan sering dimarahi. Mungkin kerana badan mereka besar sedikit, lepas tu mereka dipersendakan, dan bila benda-benda ini sentiasa berlaku dan bila mereka cuba memberitahu kepada ibu bapa ataupun kepada siapa-siapa untuk mendapatkan pertolongan, mereka tak mendapat sokongan ketika itu. So semakin hari mereka rasa semakin buruk terhadap diri sendiri. Mereka rasa alamak, saya ni gemuk, semua orang pun buat macam ni, saya bukan nak gemuk tapi saya dah jadi gemuk, nak buat macam mana? So mereka nak hilangkan diri mereka daripada situasi yang berlaku kepada mereka setiap hari dan mereka terus pergi cuba membunuh diri. Kalau kita lihat berita tadi kan, saya share dengan anda, budak kecil 13 tahun sebabkan cikgu dia marah, dia tuduh dia ambil telefon, dia boleh pergi cuba gantung diri. Dan apa yang sedih di sini, beliau tak mati serta-merta, masuk koma seminggu baru mati. Dan sebelum mati 13 tahun boleh tulis nota dan masih cakap saya tak ambil telefon tu tapi semua orang tuduh saya. So pada ketika itu kita boleh lihat kan, sebagai seorang guru, walaupun pelajar itu mengambil telefon, pada ketika itu kita kena ingat pelajar itu hanya 13 tahun. Walaupun dia telah mencuri telefon itu, kita harus berbincang dengan dia dengan seorang diri lah. Kita tak patut mencemuh di sekeliling semua orang kan. Katakan semua guru atau pelajar ada, lepas kita mencemuh dia depan semua orang. So dia akan rasa malu. Kalau kita dah tahu memang dia dah buat salah, kita harus memberi sokongan dan memberi tunjuk ajar kepada pelajar tersebut. Okey, tak apa, saya faham you curi. Kenapa you curi? Just bagi tahu saya, kenapa you curi? Saya just nak tanya sebab you rasa macam you nak telefon, itu sebab you curi ke? Kalau you cakap macam ni dengan intonasi sebegini dengan pelajar, pelajar tu pun akan rasa okey, ada juga orang yang memahami saya, so dia ada support system kat situ. Tetapi malangnya ramai pelajar kita tak mempunyai sokongan sebegini. Tak ada siapa nak memahami apa yang mereka melalui sekarang. So itu adalah salah satu sebab mereka membunuh diri, dan juga tekanan di sekolah, kerja rumah. Kadang-kadang ramai pelajar bunuh diri kerana ibu bapa mereka meletakkan tekanan, beban yang sangat besar di atas kepala mereka. Okey, kalau you tak dapat 98 sehingga 100, saya akan marah, saya akan pukul you. Dan memang kalau mereka dapat 95%, mereka akan kena pukul kerana tak dapat 98, kerana tak dapat 100%. So benda-benda macam ni mereka tak tahu nak cakap apa. So mereka terpaksa belajar, setiap hari kena belajar, kena pergi tuition, sampai malam kena pergi tuition. Sabtu Ahad pun tak boleh rehat, kena tuition juga. So last mereka dah tak boleh tahan. So apa yang mereka fikir? Kalau saya mati, tak ada siapa nak buat benda-benda macam ni kat saya. So ini adalah beberapa sebab lah kenapa kita punya belia dan kanak-kanak boleh buat sampai macam ni. Betul Dr. Vinogiri, setiap kanak memerlukan kasih sayang dan sokongan daripada ibu bapa. Jika ibu bapa tidak beri, siapalah yang akan beri dan mendidik mereka? Seterusnya kepada soalan 2. Kenapa, I think soalan ini mengenai dadah, kenapa tidak menjalankan ujian kencing dadah dengan kerap di sekolah-sekolah? Okey, ini adalah sebenarnya satu cadangan lah. Saya boleh katakan ini adalah satu cadangan yang baik. Tetapi saya rasa di negara kita tak ke tahap itu sekarang. Sebab kalau kita nak tengok cek ujian air kencing ni memang satu benda yang sangat sensitif, sangat tabu. So kalau kita bagi tahu ibu bapa atau kalau kita bagi tahu mereka yang menghantar anak-anak ke sekolah, oh kita akan menjalankan ujian-ujian sebegini, mesti ramai orang akan protes, mesti ramai orang akan cakap macam mana you boleh buat benda-benda macam ni terhadap kanak-kanak atau remaja, mereka hanya budak kecil. So itu salah satu sebab mereka tak menjalankan ujian-ujian sebegini. Tetapi sekolah-sekolah ada menjalankan macam spot check. Masa saya kecil, masa saya kat sekolah dulu pun macam tu. Kita ada guru disiplin. So guru disiplin akan bawa satu rotan kan. Lepas tu dia akan buat spot check. So kadang-kadang bila buat spot check, mereka akan mendapatlah benda-benda macam ni kan, macam dadah kecil-kecil dalam poket mereka atau pil-pil hayal macam tu.
So daripada cara macam tu yang mereka tahu ada pelajar atau remaja yang menggunakan dadah. So dari segi ujian air kencing ni memang kena melalui banyak platform lah untuk mendapatkan kebenaran untuk membuat ujian sebegitulah di sekolah. Terima kasih Dr. V. Soalan seterusnya, macam mana nak mengelakkan keadaan dari berlaku pada kanak-kanak tahun 12 hingga 13 based on presentasi Dr. V? Adakah Kementerian Kesihatan Malaysia atau MOE sudah mengusaha bertindak sewajarnya? Kalau tidak, apa perlu kita buat? Okay, sorry Syashwini, saya terlepas permulaan. Apa yang anda cakap di permulaan 12 Macam mana nak mengelakkan keadaan? Statistik apa? Ya, macam mana nak mengelakkan keadaan dari berlaku pada kanak-kanak tahun 12 hingga 13? Okay? Okay. So tak kira lah kalau it's masalah dadah atau masalah seks kan. Okay, so ini adalah satu soalan yang saya sendiri ada di dalam jiwa saya sampai hari ini, sebab ini lagi satu saya nak bagi tahu adalah statistik 2017. Sekarang kita berada di 2021. Saya boleh memberitahu anda yang apa yang kita lihat tadi hanya di kalangan 30,000 pelajar kan. So kalau kita tengok sekarang dah lah pandemik berlaku, lepas tu lagi teruk kan masalah dan keadaan sekarang, lepas tu sekarang 2021. Jadi pelbagai masalah masih berlaku. Ramai orang masih ramai belia kita masih membunuh diri, masih cenderung di dalam benda-benda yang tak senonoh, yang tak elok, yang tak sihat. Tetapi Kementerian Kesihatan kita dan Kementerian Pendidikan kita harus membuat atau mengambil langkah seterusnya untuk meningkatkan kesedaran di kalangan pelajar kita. Masalah sekarang macam ni, pelajar-pelajar kita tak mempunyai kesedaran sorry, saya ingatkan internet jam, takut suddenly everybody was like not moving. Okay, so what I was saying is sekarang apa yang saya nak cakap di sini adalah pelajar-pelajar dan belia kita, sebagaimana saya bagi tahu tadi, masih mentah. Mereka terpengaruh dengan apa yang mereka lihat. Contoh di TikTok ataupun di Facebook atau di Instagram, sebab mereka semua ada gadget. Sebab terpaksa guna gadget untuk pendidikan juga. So mereka tahu dan memang mereka pandai untuk tahu mana nak pergi, macam mana nak pergi di dalam talian itu untuk menengok video-video ataupun trend atau benda-benda yang bukan-bukan, dan semua ini adalah pengaruh-pengaruh yang membuatkan mereka contohnya terjebak di dalam alam dadah atau terjebak di dalam seks rambang dan sebagainya. Jadi Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan harus meningkatkan kesedaran mereka mungkin di dalam kurikulum mereka untuk mengajar mereka apa yang betul dan apa yang salah. Sebab sekarang kita tidak boleh menyembunyikan fakta-fakta yang berlaku di sekeliling mereka. Kalau kita sembunyikan, mereka akan dapat tahu juga. Sebab contohnya kalau kita tak ajar mereka apa itu seks rambang, mereka akan tahu apa itu seks rambang dengan cara yang salah daripada TikTok ataupun daripada website-website yang mereka boleh tengok gambar-gambar lucah dan sebagainya. Jadi kita harus ke tahap itulah. So saya berharap, saya rasa MOE dengan MOH dah mula tapi masih di peringkat bawah lah, kena buat dengan lebih banyak. Saya berharap untuk generasi muda kita. Betul Dr. V, saya pun berharap bahawa langkah akan diambil untuk membantu belia dan kanak-kanak kita kerana statistik amat membimbangkan. Soalan yang akhir untuk sesi ini adalah dalam bahasa English. I have a question. Dear Dr. V, what is your view on the challenge to embrace the new norm in this unequal world? Embracing the digitalized everything somehow might bring more difficulties, especially those who are not in digitalized area, such as in the rural area. They might deal with digital stress, such as internet access or online class distractions, which indirectly affecting to adverse. Yes. Thank you for this question. Jadi soalan ni adalah berkenaan mereka di rural areas.
kan. Tetapi saya nak bagi tahu sesuatu, apabila saya memaparkan statistik, kalau kita tengok statistik kan, kalau kita tengok peta-peta yang saya letak, banyak perkara-perkara yang berlaku memang agak tinggi peratusan di rural areas sebegini, di Sabah, di Sarawak, di Kelantan dan sebagainya. Dan memang betul kita kena, okey, ini saya memang setuju kerana masyarakat komuniti kita di kawasan yang tidak begitu mantap macam kawasan urban areas ni, yang mereka masih ke belakang, mereka masih tak ada macam katakan internet access yang betul, atau mereka tidak mempunyai support yang sepatutnya kan. Mereka harus diperkasakan dengan apa yang berlaku di kalangan belia dan kanak-kanak. Sekali lagi saya nak bagi tahu di sini, walaupun kita fikir di kawasan-kawasan sebegini mereka tidak mempunyai akses kepada internet, tetapi kalau anda pergi ke Sabah atau ke Sarawak, atau saya pernah menjalankan kajian di kampung orang asli, mereka masih boleh mendapat sedikit akses di sini dan di situ, dan mereka boleh menceburkan diri dalam benda-benda yang saya katakan tadi, dan pengaruh rakan sebaya juga sangat tinggi kerana mereka mempunyai kawan daripada negeri-negeri lain yang akan memberitahu atau mengajar mereka perkara-perkara yang tak betul, dan mereka pun terlibatlah dengan perkara-perkara sebegini. So untuk membantu mereka, kita sebagai community atau NGO ataupun MOE, kita kena ada kumpulan untuk ke tempat-tempat sebegini dan memberikan kesedaran, meningkatkan kesedaran untuk membantu mereka dan memberitahu mereka ini adalah masalah belia dan kanak-kanak macam ni, so kita kena membantu. Dan sepanjang pandemik, sebab internet learning, mereka tak ada device kan, mereka tak ada internet untuk belajar, tak ada alat-alat gadget yang sepatutnya untuk mereka belajar, itu pun telah meningkatkan tekanan di kalangan mereka pelajar. So kita harus membantu mereka untuk cari cara lain untuk anak-anak mereka, semakin untuk membantu anak-anak mereka lah. So memang banyak kerja untuk belia dan kanak-kanak kita di negara kita. Terima kasih Dr. V. Kesihatan mental belia dan kanak-kanak bukan sahaja tanggungjawab ibu bapa, kesihatan mental merupakan tanggungjawab semua. Bak kata pepatah Datuk Binti, penjagaan kesihatan untuk semua. Mari kita jadi realiti. Dengan ini, kembali kepada awal Terence. Okey, itu dia. Terima kasih kepada penceramah kita pada hari ini, Dr. Vino Giri, dan juga kepada moderator kita, Saudari Syazwini. Okey, dengan itu, bolehkah kita mendapatkan polling yang kedua? Tag team, kalau ada poll yang kedua, inilah masa untuk kita paparkan kat skrin. Okey, terima kasih. So untuk hadirin sekalian, kami juga memahami ada banyak soalan lagi yang anda tanyakan kan. So team kita memang kita akan sampaikan ke semua soalan ini kepada Dr. V, dan mungkin melalui email ataupun platform komunikasi yang lain kita akan kongsikan jawapannya untuk soalan-soalan anda. Okey, ya. Okey. Terima kasih kepada anda semua yang telah memberi feedback, maklum balas. So, boleh nampak kebanyakan, memang hampir semualah cakap semua webinar ni memang membantu. Okey, kami di pihak penganjur juga amat bergembira dengan kehadiran dan ya, kehadiran Dr. Vino Giri dan kesudian beliau untuk berkongsi dengan kita sedikit sebanyak tentang kesihatan mental. Saya boleh katakan webinar kali ini memang padat dengan info. Memang kalau kita nak terus berdiskusi, rasanya malam ni sudah tak perlu tidur. So dengan itu, saya ingin menjemput tetamu kehormat kita yang seterusnya. Dengan ini, adakah Dr. Rush berada di sini? Itu dia. Okey, saya ingin menjemput Dr. Rush dari Gabungan Kebangsaan untuk Kesejahteraan Mental. Tepukan gemuruh
untuk Dr. Rush. Terima kasih. Selamat petang kepada semua para hadirin yang amat dihormati. Mula-mula sekali, saya ingin merakamkan penghargaan kepada District Governor Rotary Malaysia Daerah 3300, Dato' Bindi Raj Segren, atas ucapan cemerlang beliau yang sungguh berinspirasi sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia. Saya juga mengucapkan tahniah kepada penceramah kami pada petang ini, Ahli Rotary Dr. Widogiri, atas ceramah beliau yang sangat berinformasi dan yang bertajuk Realiti Kesihatan Mental Belia dan Kanak-kanak. Dr. Widogiri atau Dr. V telah mempentingkan cabaran kesihatan mental yang dihadapi oleh kanak-kanak dan belia di dunia hari ini dan juga faktor pencetusnya dengan terperinci sekali dengan cukup fasih dalam bahasa Malaysia. Tahniah sekali lagi Dr. V. Moderator pada malam ini, Cik Shashwini Nagia telah berganding bahu bersama-sama Dr. Vino dan agak cemerlang juga. Ribuan terima kasih diucapkan pada para penonton sekalian yang dihormati kerana menyertai kami pada malam ini dalam webinar pertama dalam bahasa Malaysia. Terima kasih kepada Retractor Parents yang telah menjalankan tugas sebagai pengerusi majlis dengan sungguh hebat. Akhir sekali, saya ingin merakamkan penghargaan tinggi saya kepada Past President Dr. Dixon dan pasukan webinar dari District Action Group on Mental Health Initiative yang telah menganjurkan webinar pada malam ini dan akan menganjurkan setiap bulan pada hari Khamis yang ketiga. Sekian, terima kasih dan selamat malam.